Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatin binti Ali. Hari ini saya akan membincangkan satu topik berkenaan migrasi. Sebelum itu saya akan menerangkan kepada anda apa itu maksud migrasi. Menurut Usman dan Tarmizi pada tahun 2010 mengatakan, migrasi merupakan pergerakan, pemindahan ataupun penghijrahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain, sama ada meretasi sepadan antarabangsa maupun sepadan negeri. Jenis migrasi, migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Migrasi dalaman terbagi kepada 4, iaitu luar bandar ke luar bandar ke bandar, ketiga, bandar ke bandar dan bandar ke luar bandar. Migrasi antarabangsa, imigrasi, merujuk kepada pergerakan orang-orang dari sebuah negara bangsa ke sebuah negara bangsa yang lain di mana mereka bukan merupakan warga negara. Imigrasi melewatkan kediaman tetap jangka panjang oleh pendatang. Manakala, imigrasi pula adalah tindakan meninggalkan negara asal seseorang atau wilayah untuk menetap di negara lain. Penjelasan migrasi keluar masuk dan ke kawasan destinasi merupakan faktor utama penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi sebuah negeri. Bilangan migrasi dalaman di negara ini semakin bertambah disebabkan oleh faktor-faktor penarik migrasi ke kawasan destinasi. Kadar migrasi bagi tempoh 2005 hingga 2010 adalah 15.1%. Kadar ini menurun sebanyak 2.7% berbanding tempoh 1995 hingga 2000 iaitu sebanyak 17.8%. Walau bagaimanapun, bilangan migran telah meningkat kepada 4.2 juta orang pada banci 2010 berbanding 4.0 juta pada banci sebelumnya. Namun begitu, faktor-faktor ini juga telah membawa kesan positif dan kesan negatif terhadap negara asal dan negara yang dituju. Kesan positif migrasi buruh asing akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara Malaysia yang mana dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh asing dalam sektor pembinaan dan sektor perladangan. Hal ini akan melancarkan proses pembangunan di negara Malaysia. Faktor mendorong berlaku migrasi. Faktor ekonomi. Yang pertama adalah peluang pekerjaan. Migrasi berlaku dari kawasan yang berekonomi lembap menuju ke kawasan yang mempunyai peluang ekonomi yang lebih baik dari segi peluang pekerjaan, seperti peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih berbaloi seperti migrasi daripada Kelantan ke Kuala Lumpur untuk mendapatkan pekerjaan. Faktor sosial. Terdapat pelbagai faktor sosial yang mempengaruhi migrasi. Antaranya ialah faktor perkahwinan. Apabila berlakunya perkahwinan, pasangan pengantin akan keluar dan tinggal di rumah yang lain untuk membina kehidupan yang baharu. Masih terdapat adat-adat yang diamalkan oleh sesuatu kaum seperti pemindahan pengantin perempuan ke rumah suaminya selepas perkahwinan dan juga perempuan yang mengandung balik ke rumah ibunya untuk bersalin. Adat-adat ini ketara sekali dalam kalangan masyarakat Melayu dan India. Faktor pendidikan umum juga menyebabkan berlakunya migrasi penduduk. Para pelajar yang dapat menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi akan berhijrah ke pusat pengajian yang biasanya terdapat di pusat bandar. Contoh pusat pengajian tinggi di Malaysia ialah Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, Universiti Malaya, UM dan Kolej Damansara Utama, KDU. Ketiga adalah infrastruktur. Perkembangan sistem pengangkutan juga mempunyai kesan yang tersendiri dalam mempengaruhi migrasi dengan mendekatkan dua kawasan yang terlibat. Kemajuan dalam sistem pengangkutan telah memberi dua kesan iaitu mempercepat berlakunya migrasi luar bandar ke bandar dan mengakibatkan orang dapat berulang-alik antara bandar dengan kawasan sekitarnya. Antara kemudahan pengangkutan dan perhubungan adalah seperti jalan raya dan rekreasi. Dengan adanya migrasi, ia berjaya mewujudkan masyarakat yang majmuk serta dapat meningkatkan pertumbuhan penduduk di sesuatu tempat. Sekian, terima kasih.